design saya kena ulang balik sikit. Philosophy of design tasked by the structural engineer to design, and then design process involve architect, structural engineer, and then the design process, okay, client brief, conceptual design stage, detail design, and working drawing. Working drawing ni kita panggil ni lah, apa nama ni, bermula dengan tender drawing, kemudian selepas siap tender drawing dia akan pergi kepada construction drawing. So selepas construction drawing dia jadi apa? Kena hantar drawing apa pula lagi satu? Tak ingat? M&E. Apa dia? Hana ni. Apa dia? M&E. M&E. Okay, M&E pun sama. M&E ada dalam tender, dalam construction. So selepas construction drawing, kita akan produce drawing apa? Architect. Architect. Lagi? Yang lain? Detail drawing. Detail drawing. Lagi? As-built drawing. Okay, as-built drawing. So kita akan keluarkan as-built drawing. So as-built drawing ni bukannya copy atau print balik drawing yang dah apa orang panggil dah siap daripada construction drawing tu, ataupun ambil je construction drawing terus chop jadi as-built drawing. Tak. As-built drawing perlu buat correction ataupun buat amendment jika berlaku perubahan on-site lah, site adjustment kan. Kita selalu dengar site adjustment. So bila berlaku site adjustment, as-built drawing tu kena follow lah. Okay, ada perubahan ruang ke ataupun perubahan tempat, perubahan size of beam, contohnya kalau structure kan. Jadi yang itu kena update di dalam drawing, so barulah dikeluarkan dia sebagai as-built drawing. Okay. So untuk structure design, kita perlu site investigation. You all pernah belajar dulu masa Part 1 atau Part 2 diploma kan, berkenaan dengan soil investigation, ada kan? Okay, kemudian ada juga you all belajar berkenaan dengan soil investigation tu apa nama ni, buat Macintosh probe kan, yang you all buat dekat bukit kan, Macintosh probe. So itulah soil investigation untuk dapatkan kekuatan tanah. Daripada kekuatan tanah tersebut, barulah kita boleh design struktur apa yang diperlukan. Okay, contohnya berdasarkan kekuatan tanah daripada soil investigation, you tak perlu lagi buat piling work contohnya. So tak perlulah piling work. Kalau perlu piling work, berdasarkan report soil investigation tadi tu, you kena design untuk piling work lah. Okay, itu tujuan dia lah. Okay, soil investigation. Kemudian kalau spatial design, dia memerlukan model ataupun lab test. Dia buat simulation. Contohnya ni adalah simulation. Yang selalu buat simulation yang terdekat dekat kita ni UTP. UTP dia ada structure civil engineering. So dekat UTP dia selalu buat simulation. Contohnya simulation untuk bridge, simulation untuk special building, ataupun dia buat apa nama ni, simulation untuk jacket. Jacket tahu jacket? Ataupun bahasa lain dia panggil apa? Pelantar minyak kan. Untuk pelantar minyak dia buat structure, and then dia kena buat simulation untuk pastikan ketahanan kepada wave, ombak laut, kemudian angin ribut di tengah laut. So yang itu dia buat simulation lah. Simulation berdasarkan data yang sebenar, maksudnya data yang dia ambil adalah data cuaca, contohnya angin kan, berapa kekuatan angin yang berada di kawasan situ. So dia akan bagi kekuatan angin yang sama, dan scale yang diberikan kepada model ni scale yang betul lah. Contohnya 1:1000, 1:5000 kan. Bukanlah dia buat saiz jambatan yang betul kan, tapi dia kecilkan dia lah menggunakan scale lah, right? So experience
structure engineer juga penting untuk design, sebab kalau structure engineer tak pernah design sesuatu bangunan tersebut, dia susah untuk buat design. Tetapi pada masa sekarang, dia lebih mudah kepada engineer kerana kalau contoh bangunan macam ni, dia boleh masukkan di dalam software. Maksudnya dia ambil AutoCAD daripada arkitek. So dia masukkan dalam software, dia terus keluarkan result. Berapa size beam, berapa size reinforcement, berapa tebal concrete cover, and then berapa grade concrete. So dia boleh tu dapat. Okay, tapi software tu biasanya mahal lah, dalam ratus-ratus ribu juga untuk satu software tu. Tapi dia banyak memudahkan structure engineer dan dapat calculation yang lebih tepat lah. Okay, mengurangkan mengurangkan kesilapan semasa pengiraan. Okay. So environmental factor pun kena tengok on the design, because kita tengok you all buat inspection kan, you ada jumpa defect yang disebabkan oleh environment kan, ada tak? Banyak kan? Disebabkan oleh hujan, disebabkan design tak betul, air hujan boleh serap masuk kan, terlalu banyak flat roof contohnya kan, bila banyak sangat flat roof, taburan hujan tinggi kat sini, so dia boleh menyebabkan kebocoran. Mudah lah kan, mudah untuk menyebabkan kebocoran. So kat situlah penting kita kena tengok dari segi environment. Dan juga kena juga tengok priority of the public and government lah. Okay, dari segi environment dia. Apa naratif ataupun apa matlamat government sekarang. Contohnya sekarang kita menuju ke arah sustainable environment kan. Kemudian kita juga melihat SDG kan, Sustainable Development Goal untuk government sekarang. So ada juga sekarang ni kita tengok bercakap berkenaan dengan smart city. So itu pun sama, dia akan melibatkan design lah, okay? Design sesuatu bangunan. Economic factor sangat penting kerana kalau lebih satu size ataupun over design satu size, contohnya dia over design dekat kolom, okay? Over design dekat kolom, contohnya satu kolom dia lebih 100 mm, 4 inci, 100 mm. So you imagine dalam satu bangunan ada berapa banyak kolom. Satu kolom lebar dia lebih 100 mm, dan setiap kolom dia akan lebih dari segi konkrit berapa banyak. Okay. So dia efek dia sangat besar kepada kos di dalam bangunan. Biasanya kalau structure cost di dalam satu pembinaan ni dia lebih kurang dalam 30 to 40% lah, lebih kurang kan. Ni. So ni contoh case study Yas Hotel Abu Dhabi. Okay, you tengok dari segi design dia banyak menggunakan steel structure di bahagian luar fasad dia, menggunakan steel structure overhang. And then kita tengok dari segi structure tallest building bangunan yang paling tinggi di dunia. Nah ni Abu Dhabi, Dubai. Kemudian Taipei kita Petronas Tower dah duduk nombor 5 kan, lebih kurang. Ini updated yang tahun bila kan, last. Okay. So ada lagi yang nak lawan dia, Sky City cuba lawan. Kemudian nanti yang terbaru di mana, di Iran ke mana, ada satu lagi ni di belah-belah Timur Tengah lah, untuk lawan Burj Khalifa ni, untuk dapat 1 kilometer lebih kurang. Diorang punya target lah, tambah lagi 200 meter. Okay. China pun dah try 10 meter je lebih. So biasalah, okay. Diorang ada ada dia punya persaingan untuk dapatkan bangunan yang paling tinggi lah. Okay.
Menara Telekom pernah jadi yang tertinggi 2001. Kemudian dah dipotong oleh lain-lain bangunan lah. Ini 2015. Beijing National Stadium yang buat apa itu lagi? Bukan apa nak buat, bukan Olimpik kan. So tengoklah dia punya design dekat luar ni, steel structure banyak. So kat sini perlu detail design yang sangat kritikal lah. Kalau tak di sini dia akan berlaku weak point banyak dekat connection ni boleh berlaku weak point. Contohnya dekat Malaysia ada stadium yang menggunakan cantilever roof ataupun dia panggil apa, roof apa yang stadium Terengganu tu yang runtuh tu, share roof ke apa, type of roof, tak ingat lah. Seorang pun tak ingat. Macam mana ni degree 44 ni. Okay, so ini contoh di China dia punya structure. Okay, CCTV headquarters, twisted donut. Right, so bayangkan dekat sini ada cantilever, so memerlukan structure yang betul-betul kuat lah untuk sokong cantilever. Kalau yang ada support okey, tapi kalau yang bahagian cantilever dia akan perlukan support yang kuat. Okay. Ni failure Okay, berlaku di Stadium Terengganu dengan Highland Tower kepada overseas di Korea, Sampun Department Store. Okay, kesilapan yang paling besar dia buat adalah dia mengurangkan dia punya structure separuh daripada yang sebenarnya. Okay. Kemudian dia tukar dia punya function, and then dia potong kolom untuk benarkan escalator. Okay, you tengok kat sini dia punya rebar dikurangkan. Kemudian size kolom reduce 80 cm hingga jadi 60 cm saja. Kemudian rebar separuh, 16 rebar sepatutnya per kolom, dia tukar jadi 8, reduce pada 8. Kemudian kolom ada potong untuk bagi escalator masuk. Kemudian dia dia tambah lagi aircon dekat bumbung. Jadi ada sign tak? Untuk concrete structure dia bagi sign yang macam ni lah. Okay, dia akan bagi crack. Okay, you belajar buat inspection, you akan tengok dia punya sign sign of defect. Apa dia punya sign dekat defect tu. Okay, kita tengok ada crack, overload punya crack. Kemudian ada shielding crack. Kemudian gas leak. Okay. Bila berlakunya gas leak ni memang dah kritikal lah. Sebab apa? Sebab pergerakan kepada piping. Okay. So kalau piping bergerak biasa dia tak ada leak. Tapi kalau dia bergerak secara besar ataupun dia berubah position, so dia akan mula ni lah, leak lah, bocor lah, gas. Okay. At the day of collect, ini dah terlewat lah. Okay. At the day of collect, shielding started crumbling. Tapi yang ni dah terlambat lah. Okay. Kalau ni di peringkat 1, 2, 3 ni kita dah boleh detect dia berlakunya structure problem ataupun tidak. Okay. Sebab dia makan masa lah daripada crack, daripada shielding, kemudian daripada gas leak ni dia memakan masa. Dia tak ada dalam satu hari tak. So kat situ sepatutnya kena tengok lah.
Jadi dia dah ambil tindakan sikit, move the expensive Mercedes from the fifth floor to the ground floor yang berat-berat, dia dah turunkan, dan yang mahal-mahal semua buat keluar dulu. Tapi sepatutnya dia kosongkan lah bangunan tu kan. Tapi dia tidak mengosongkan bangunan, dia masih gunakan. So yang terjadi, dia akan jadi big worst disaster lah. Okay. Punca dia adalah designer mengikut klien. Okay. So designer perlu ada prinsipal lah. Okay. Tidak boleh terlalu mengikut klien. Kalau ikut klien memang dia nak jimat lah kan, atau dia nak ubah untuk sesuka hati. Tapi ada yang tak boleh nak ubah, you kena tengok lah. Memang tak boleh lah. Right? So tengok dia punya kesan dia sangat teruk. Ini reference. Right? Civil engineer. Ini contoh-contoh yang you boleh refer lah kan. Boleh tengok dari segi structure, design, affordable lah. Okay. Dia orang cari post kat sini. Okay, ada soalan setakat ni? Yang tak ada ni je. Safiah mana Safiah? Dah habis makan tak? Dah saya. Apa soalan? Sir. Sir. Tak apa-apa. Ni yang tak buka kamera tidur ni. Muhammad apa nama ni? Muhammad. Muhammad Daniel. Apa? Dia nama dia tak boleh nampak pun. Muhammad Aiman. Ada tak Muhammad Aiman? Ada sir. Kau jangan tidur lah. Tak, kalau buka kamera nanti terdengar suara sir. Relax. Lain. Ada soalan. Ini basic lah. Basic on the principle of design lah. The filosofi kan. Asas dia. So, kalau tak ada filosofi ni, kita tak tahu apa dia ni lah. Philosophy of design. Asas kepada sesuatu apa orang panggil, filosofi kan, asas kepada sesuatu benda lah, sesuatu sebab dia melakukan kerja tersebut lah. Filosofi of architecture ada, okay. Dia kena ada filosofi kan. Okay, ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada soalan, kita boleh habiskan kelas kan. Nanti minggu depan. Sir, Ha. yang Simon tu kan, kalau bangunan tu tak sama dengan dalam kelas je boleh? Satu kelas je, bukan combine dua kelas. Tak boleh. Sebab dua-dua saya marking. Boleh kalau nak buat. Risiko tanggung sendiri lah. Sebab kalau saya buat sama lah kan. Bagi satu grup pun sama je. Boleh? Sir. Ya. Untuk brief pula. Untuk assignment punya brief tu saya dah share ke? Assignment brief. Yang last week punya. Last week punya. Yang saya tunjuk tu. Sekejap saya tengok kat YouTube ada tak. Oh tak ada.
Nanti saya hantar kat WhatsApp. Boleh. Sekejap lagi saya hantar. Lepas tu saya nak tanya, kalau yang macam kan dalam Malaysia ni kan, means like kan semua kan kena lain kan. And then ada some of the case study tu dia punya source tu daripada surat khabar online lah kan. So dia punya macam details dia tu tak, orang kata taklah detail sangat. So macam dalam report tu apa je yang nak di-elaborate kan? So kalau tak detail dalam paper tu, kena cari kes tu berlaku di mana lah. Maksudnya contohnya Dalam Malaysia. bangunan tu contohlah kan. Owner dia JKR kan, yang berlaku kes tu dekat JKR kan. So report yang asal dia mesti dekat JKR. Yang apa nama reporter tulis tu summary je lah kan. Tapi yang detail dia mesti ada dekat owner dia. Kalau majlis, dia ada dekat majlis lah. Dia kena cari dekat website diorang pula. Sir, saya nak tanya, ada satu case study ni dekat luar negara lah. Bangunan tu runtuh sebab overload. Dan bila dikaji-kaji rupanya selain sebab overload tu, dia punya concrete mixture pun tak betul. So dia sebabkan kolom tu bergerak and then dia roboh terus. Saya nak tanya, kalau lah concrete mixture tu betul, concrete mixture tu betul-betul kukuh, walaupun dia overload, bangunan tu boleh runtuh lagi tak? Ataupun bangunan tu just ada crack-crack je? Okay, kalau case overload, berapa banyak dia over dan design lah, ataupun over maksudnya macam mana nak cakap. Okay, kita design satu bangunan contohnya dia boleh tahan 50 kilonewton per kolom kan. Okay, itu design dia 50 kilonewton per kolom. Tetapi load yang dimasukkan ke dalam bangunan tu dia jadi 100 kilonewton per kolom. Okay. So sekali ganda kan. Jadi safety factor dia adalah 2 lah. Okay. Kali 2 kan. 50 kali 2 100 lah. So itu safety factor dia adalah 2. Okay. Tetapi kalau dia bagi load yang lebih lagi daripada safety factor 2 tu, contohnya dia letak sehingga 200 kilonewton per kolom. Jadi dia dah over lebih kurang dia dah jadi berapa? 50 200 dia jadi 3 kan. 2 kali 2 kali 4. So dia dah jadi safety factor 4 dah. Okay, dia over 4 okay, daripada sepatutnya 50 tadi kan. Okay, tetapi di dalam design memang kita ada safety factor, nanti akan tengok ada kita belajar safety factor. So dalam design memang kita ada safety factor 1.5 kebiasaannya kita pakai sekarang 1.5. So kalau 1.5 bermaksud 50 kilonewton design asal ataupun kehendak dia 50 kilonewton kita boleh bagi maksimum sehingga 75 kilonewton per kolom. Okey, tambahlah 1.5 ataupun darab dengan 1.5 lah. Okey, right, itu untuk ni lah overload. Jadi kita kena tengok sama ada overload yang dikatakan tadi tu sama ada overload lebih daripada safety factor ataupun tidak. Jadi kalau melebihi safety factor, walaupun konkret kualiti itu bagus, tapi dia still lagi runtuh. Dia akan runtuh jugalah sebab dia dah lebih daripada safety factor. Tapi kalau dia within the safety factor, dia runtuh, itu boleh disebabkan oleh yang kedua tadi lah, disebabkan oleh quality of the concrete tu juga. Penambah dia lah kan. Itu. Okay. Saya lagi sir. Sir, untuk yang case study tu kan, dia punya means like cost dia atau factor dia kalau selain daripada macam design ke, kalau natural disaster
disaster boleh ke? Boleh, Kan boleh. Ustaz? Boleh? Okay. Natural disaster pun kena tengok juga kan. Sama ada kawasan tu macam mana kan. Kalau dekat Malaysia memang kita tak pernah kena dengan seismik kan. Adik. Seismik tahu tak? Bukan. Oh. Kita tak pernah kena seismik sebelum ni kan. Jadi bermula pada tahun 2004 kan, lebih kurang 2004 dan seterusnya ada beberapa kali kita kena seismik. So kalau kebetulan katakan akan datang kita tak tahu, kita kena lagi seismik yang lebih kuat. Sebelum ni kita mungkin kena 7 skala Richter kan, 7 bawah 7 kan. Tapi kemungkinan kita kena 9 skala Richter. Maksudnya memang kita tak prepare untuk seismik. Tetapi tiba-tiba natural disaster tu datang kan. Okay? Memang kita tak prepare dan dia datang. So itu satu case. Contohnya, you kena elaborate berdasarkan tempat lah situasi kan. Okay? Kalau di Jepun, okay, memang dia setiap tahun akan kena seismik kan. Akan ada berlakunya case seismik. Dan bangunan dia memang standby design dia untuk seismik lah, untuk absorb seismik tadi kan. So dia buatlah design special menggunakan buffer, okay, pakai rubber buffer untuk absorb seismik tadi kan, untuk mengurangkan seismik, mengurangkan kesan seismik kepada bangunan tu lah. Okay. Kat Malaysia ada satu je yang saya tahu yang pakai seismik absorber ni. Bangunan MITI dekat Kuala Lumpur, dekat Jalan Duta tu ada bangunan baru, Menara MITI tu. Itu pakai, dia ada design untuk seismik, untuk absorb seismik load. Tapi yang lain tak ada kan. Jadi kalau dekat Jepun, you cerita on the natural disaster, walaupun dia dah ada design, tetapi dia punya seismik yang datang tu over daripada apa yang dia dah design. Maksudnya dia design sebanyak 15 skala Richter, tapi tiba-tiba dia punya dia 10 kan. Contohnya dia design untuk 10, tapi seismik tu datang lebih daripada 10 contoh kan. So itu pun boleh dikatakan natural disaster. Situation lah, ada dua situation. Satu situation yang kita tak prepare, satu lagi situation memang kawasan tersebut memang ada natural disaster macam tu, tapi dia masih lagi roboh kan ataupun runtuh. Macam ribut taufan lah dekat Filipina kan. Memang kawasan negara dia ribut taufan berlaku tiap-tiap tahun. So bangunan yang dia construct, dia akan lebih lah struktur dia untuk tahan dari segi wind, load, dan juga dia ada seismic load yang bagi kat dia. So jadi yang itu you kena tengok situasi dan you kena buat conclusion lah kan. Sama ada bangunan tersebut dah prepare ataupun tidak dari segi disaster tersebut. Okay. Boleh? You kena tengok disaster tu nature dekat kawasan tersebut ataupun tidak. Itu nombor satu kena tengok lah. Macam dekat Malaysia, apa yang nature dekat Malaysia ni? Banjir kan, hujan bulan 12, bulan 11 hujan kuat, bulan 1 hujan, taburan hujan tinggi. Jadi itulah nature dekat Malaysia ni. Tiba-tiba turun salji dekat Malaysia, ada nature salji tak? Tak ada kan? So kalau tiba-tiba berlaku tu lain lah. Okay, itu situasi, kita kena tengok dulu situasi. Disaster tu lah. Macam tsunami dulu kan, tak pernah ada tsunami berlaku dekat Malaysia dengan Indonesia ni kan. Tapi tiba-tiba berlaku tsunami kan. Itu pun sama juga. Memang hancur lah kan, sebab kita tak pernah prepare. Dan juga macam di Jepun, memang dia nature ada tsunami, tetapi walaupun dia prepare macam mana pun, bila datang tsunami, disaster tu lebih besar daripada, dan kita tak boleh nak elak kan. Maksudnya kita tak boleh nak design over the load yang datang daripada wave tu kan, daripada ombak tu. Tak boleh nak design.
you design lah macam mana pun, dia still lagi runtuh kalau datang ombak macam tu kan. Ombak daripada tsunami ni contohnya kan. Ataupun dekat padang pasir, dia ada ribut pasir kan. You design lah bangunan macam mana pun, kawasan tu memang dia punya ribut pasir sangat kuat. So, penyelesaian dia memang tak boleh buat bangunan kat situ lah. Itulah contohnya kan. Tapi yang mana tempat yang boleh buat bangunan, dia dah gaji lah. Tempat tu kurang ribut pasir dan boleh dikawal atau boleh kontrol dengan design lah. So, dia berbalik kepada needs tadi lah. Apa nama ni, client needs. Jadi, design boleh code tak dengan client needs? Dari segi load, dari segi material nak digunakan. Ada tak material yang sesuai untuk boleh tahan tsunami contohnya kan? Ada tak material yang boleh tahan dengan angin yang biasa 100 km sejam ataupun tiba-tiba ada 300 km sejam, ada tak material yang boleh tahan? Jadi untuk test material tadi tu, itu yang berbalik kepada lab tadi tu, model and lab. Kat situlah dia akan buat testing, dia akan bagilah angin sekuat 300 km sejam dan menggunakan material yang dia nak try tu lah, nak test tu lah. Itu contoh tu lah. Okay, ada soalan lagi? Bagus soalan ni. Yang safety factor saya cakap tadi tu, Okay. safety factor setiap bangunan ataupun apa-apa structure tu berbeza lah kan, bergantung pada macam mana, berapa banyak, macam mana benda tu dikira. Secara asas dia sekarang kita pakai 1.5, dia mengikut standard standard design standard BS 1881 bukan 1881 1831 lebih kurang dia punya standard. Tak punya. Yang 1881 tu untuk concrete design lah. So memang ada standard untuk kita gunakan minimum 1.5. Sekarang ni memang banyak orang guna 1.5 lah kan. Dulu banyak guna 2.0. Walaupun nampak 0.5 dia punya difference kan. Tapi dari segi cost sangat besar. Impact kepada cost. That's why sekarang banyak orang guna 1.5. Boleh jimat lah dari segi structure dia. Lain? Zudin, okay Zudin. Okay dah. Dia tidur. Tak dia. Okay, ada soalan lain? Kalau macam dia collapse tu, dia bukan structure yang collapse, dia macam ceiling je sebab hujan yang sangat lebat tu, macam acceptable ke? Untuk assignment? Betul. Boleh. Ceiling structure lah kan. Nanti you masukkan ceiling structure. Oh, dia tak semestinya bangunan tu runtuh semua rasa. Sebab ramai kan. So tak semestinya semua sekali lah. Kalau ada sebahagian yang collapse tu, macam renovation kan. Ada dulu kes di Shah Alam kan. Dia buat renovation tambah apa panggil posh kat tepi kan. Ataupun dia buat apa posh tu beranda macam tu lah kan. So dia buat bumbung, so collapse masa construction. Betul? Maknanya tak semestinya satu bangunan tu collapse lah. Sebab ramai sangat. 29 grup sana 20 lebih dah dekat 50 orang kan. Lagi? Ada soalan lain? Kalau untuk progres kami macam mana? Progress, nak tunjuk progress. Boleh? Tunjuk progress masa apa nama ni tutorial tu boleh? Just WhatsApp je lah kan.
Lain? Attendance untuk tutorial. Sekejap. Lain ada soalan? Nanti saya masukkan attendance untuk tutorial. Okay, ni lah. Untuk hari ni, you boleh start mencari dulu apa nama ni, bangunan-bangunan assignment tu. Next week start calculation lah. So, kita akan bagi soalan-soalan yang berkaitan lah. So, jawab masa tutorial, siap terus hantar lah. Secara online juga di YouFuture. Mudahlah kita kumpul semua kat YouFuture, nanti ada rekod lah. Alright. Ada soalan lain? Last. Saya nak tanya, Ha. selain pada bangunan atau struktur bangunan ataupun struktur jalan raya yang runtuh, kalau retaining wall itu runtuh boleh ke? Retaining wall boleh? Lain? Tak ada lah. Sir, Ha. macam bangunan yang saya pilih ni, dia belum runtuh, cuma tak selamat diduduki je. Macam mana? Boleh dikira failure tak? Macam mana dia punya situation dia? Ada satu bangunan dekat Penang, mall yang dah tutup sebab tak selamat untuk occupation. Okay. Sebab apa? Sebab banyak crack. Banyak crack structure lah. Okay. So boleh juga buat report tu. Tapi kena detail lah. Report on the structure. Pasal apa dia tak boleh duduk, tak boleh digunakan semua tu kan. Detail lah. Boleh? Boleh. Itu je. Sir. Kalau saya pilih cement water tank tu dia pecah boleh sir? Cement water tank? Dia dekat UTM Melaka. Dia punya konkret kan? Konkret yang water Pecah. tank besar. Maksudnya dia pecah terus? Ataupun dia hanya apa punya? Dia hanya berlaku space ke apa ke macam mana? Dia pecah tak silap saya. Saya pun tak tengok detail sangat. Dia masih digunakan ke dah tak pakai? Water tank tu? Yang tu saya tak sure lagi. Kena tengok dulu lah. Kalau setakat dia pecah biasa, defect yang boleh repair tu tak ada isu sangat on the collapse. Macam tadi betul lah sebab apa? Dia memang dah tak boleh digunakan sebab terlalu bahaya kepada pengguna. Itu okey. Macam tadi kalau water tank tu dah dikosongkan, tak digunakan, dia perlu buat perbaikan. Tak silap saya dia masih under construction masa tu. Masa dia collapse. Under construction? Under construction. Tapi dia collapse ke tak? Collapse. Collapse kan? Under construction. Kalau itu boleh lah. Macam UiTM punya water tank dulu kan. Dia dah tak selamat, so dia tukar lain kan. Water tank tu. Tapi yang asal dia steel structure lah. Steel structure tukar buat konkret. Yang dekat belakang uptown ni kan. Itu memang tak selamat digunakan lagi. Dia dah banyak leak. Kalau yang tu pecah, memang yang duduk dekat-dekat tu habis lah kan. Okay, lain? Ada ni? Thank you sir. Alright. Tak ada? Tak ada, kita habiskan dulu untuk hari ni. So kita sambung next week lah. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you sir. Waalaikumsalam. Thank you sir.